Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Vels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati, sebelum ini kita mendengar satu lagi kabar mengejutkan dari LHDN yang telah mengesahkan pembekuan akaun bank Hamzah Zainuddin dan keluarga. Dan ini juga dipercayai adalah berkaitan dengan siasatan yang dijalankan SPRM. Walau bagaimanapun, tidak ada berita lanjut ataupun pengumuman lanjut selepas itu. Kenapa dibekukan dan atas siasatan apa yang menyebabkan akaun bank Hamzah dan keluarga dibekukan. Teman-teman, dalam pada itu, satu lagi artikel yang mengejutkan ramai, yang saya lihat dari Harian Express. Artikel ini dipublish pada Jun 24, tapi sekali lagi dikongsi dalam artikel ini pada 24 Agustus 2023. Ini adalah berkenaan dengan wang tunai RM44 juta ditemui di pejabat, rumah, dan kenderaan. Wang tunai kira-kira RM44 juta, 921 barang kemas, 86 jam tangan mewah, dan 93 unit beg tangan berjenama ditemui dalam serbuan di pejabat, rumah, dan kenderaan milik bekas pengarah Jabatan Air Negeri ataupun JANS Muhammad Tahir Muhammad Talib. Hishamuddin Muhammad Esa berkata, uang tunai RM23 juta ditemui di atas pejabat, di atas meja pejabat, sofa panjang, kabinet televisyen dan kabinet kayu, serta di dalam beg semasa serbuan pertama di pejabat beliau. Beliau seterusnya berkata, RM9 juta lagi ditemui di dalam boot Mazda, RM4 juta di dalam boot Mercedes-Benz, dan RM8 juta dalam peti keselamatan di rumah Eji Tahir. Hishamuddin turut menjelaskan secara terperinci kepada mahkamah lokasi bungkusan wang, barang kemas, dan jam tangan yang terdapat di setiap sudut Eji Muhammad Tahir, sudut pejabat Eji Muhammad Tahir, pantry, rumah, dan kereta pada pelan lakaran dengan merujuk kepada setiap gambar yang diambil. Menjawab soalan, Hishamuddin berkata, hanya Eji Tahir yang mempunyai akses ke bilik di pantry tersebut kerana ia berada di pejabat beliau. Kunci bilik hanya disimpan oleh beliau dan pembantu peribadinya, memaklumkan tiada sesiapa dibenarkan masuk bilik itu selain daripada beliau. Sementara itu di rumah Eji Tahir, hanya istri Fauziah Piut yang mempunyai akses ke peti keselamatan di mana wang, barang kemas, jam tangan ditemui kerana dia satu-satunya orang yang mengetahui nombor gabungan peti keselamatan itu. Hishamuddin diberi keterangan lanjut pada Jumaat di hadapan Hakim Mahkamah Session Abu Bakar Manat dalam perbicaraan Eji Tahir yang berumur 58 tahun dan Fauziah 55 tahun dan Lim Lambeng 66 tahun terhadap 37 pertuduhan pengupahan wang haram, membabitkan wang tunai dan simpanan bank berjumlah RM 61,57 juta serta pemilikan barangan mewah yang menyalahi undang-undang. Menurut Hishamuddin, ketika mereka menyerbu rumah Eji Tahir di Sembulan, selain pegawai SPRM, hanya Eji Tahir dan istrinya di rumah itu. Bagi saya ini satu lagi pendedahan yang amat mengejutkan ramai, mengejutkan kepimpinan politik. Wang tunai RM44 juta ditemui di pejabat, rumah, dan kenderaan. Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Vels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati sekalian, satu kejutan baru di mana
Setelah selesainya pilihan raya 6 negeri, kita juga bersedia untuk beberapa pilihan raya kecil yang bakal diadakan di Simpang Jeram dan Pulai yang berlangsung pada 9 September. Tiba-tiba terdapat satu keputusan yang mengejutkan UMNO, di mana dalam satu artikel dari biharian.com mengesahkan UMNO ambil tindakan adun hadir program Perikatan Nasional di Johor. Dan disahkan juga dalam artikel yang lain, adun tersebut adalah adun UMNO Melaka yang menghadiri Majlis Pelancaran Jentera Perikatan Nasional. Adun UMNO Melaka Muhammad Jailani Khamis dilaporkan hadir pada sebuah majlis berprofil tinggi Perikatan Nasional di Johor malam tadi. Dan atas sebab apapun, beliau hadir untuk datang di dalam majlis berprofil tinggi Perikatan Nasional tersebut di Johor. Akhirnya UMNO tetap akan mengambil tindakan. Disahkan dalam artikel, UMNO ambil tindakan adun hadir program PN di Johor. Persoalan yang timbul adalah, adakah adun UMNO Melaka itu akan dipecat sekiranya dilihat menyatakan sokongan kepada PN karena telah menghadirkan diri untuk majelis berprofil tinggi dari PN itu di Johor? Dan kalau dipecat, adakah pilihan raya akan diadakan lagi di Melaka? Nah, ini semua menjadi persoalan. Saudara-saudara, dalam artikel dari BH Online, UMNO akan mengambil tindakan terhadap seorang adun parti berkenaan yang didapati menyertai program anjuran PN di Johor. Menurut Ahmad Zaid Hamidi, Presiden UMNO, saya akan terima laporan itu dan kita akan lakukan sesuatu. Perkara itu merujuk kepada adun Rembia Melaka, Datuk Muhammad Jailani Khamis yang hadir pada Majlis Pengumuman Calon PN bagi PRK Parlimen Pulai dan Dewan Undangan Negeri DUN Simpang Jeram di Bakri, Johor. Terdahulu, Muhammad Jailani mempertahan tindakannya itu dengan menegaskan kehadiran beliau di majlis berkenaan adalah bukan atas kapasiti sebagai adun UMNO. Katanya kehadiran itu mewakili badan bukan kerajaan NGO Muafakat Nasional yang diterajui bekas Setiausaha Agung BN Tan Sri Anwar Musa. Saya mewakili Anwar kerana Muafakat Nasional berpegang teguh dengan kepercayaan kepada perpaduan ummah. Kebetulan semangat yang sama dikongsi oleh PN. Kami percaya perpaduan ini tidak mati dan kami tidak bermusuhan dengan mana-mana parti politik, katanya seperti dipetik dari sebuah laporan media. Dalam artikel yang lain juga, adun UMNO Melaka hadiri Majlis Pelancaran Jentera PN. Acara itu bagi menandakan bermulanya kempen Perikatan Nasional bagi PRK Simpang Jeram dan Pulai yang berlangsung pada 9 September. Kehadiran Jailani diumumkan oleh Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin Hasan yang memaklumkan ada rakan dari Melaka yang menyertai mereka. Adakah di sini persoalan yang timbul dari ramai orang adalah adun Melaka yaitu Jailani mahu menyokong Perikatan Nasional. Sampaikan UMNO akan mengambil tindakan adun yang hadir program PN di Johor. Dan adakah beliau berisiko untuk dipecat dan diadakan lagi pilihan raya di Melaka? Itu semua menjadi persoalan. Jadi saudara-saudara, menurut Anda apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Mohon bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan juga subscribe.